Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Berjumpa lagi anak-anak. Kali ini cikgu ingin berkongsi tips untuk membuat semakan alih bentuk komunikasi atau melukis graf bagi semester 2. Okey, tanpa membuang masa, kita lihat bagaimanakah anak-anak pelajar boleh membuat semakan apabila menghasilkan sesuatu ataupun menjawab soalan alih bentuk komunikasi, iaitu pada bahagian B. Okey, berpandukan kepada borang yang cikgu sediakan ini, anak-anak pelajar boleh memandu diri sendiri untuk membuat semakan supaya anak-anak pelajar tidak kehilangan markah yang banyak ataupun anak-anak pelajar mampu mencapai markah sehabis baik ataupun markah yang terbaik, iaitu 20/20. Dengan mencapai markah 20/20, dengan harapan mendapat atau memperoleh markah 20/20, anak-anak pelajar mampu untuk skor kertas 2 semester 2, insya-Allah. Okey, untuk membuat semakan dah tentu dicadangkan anak-anak pelajar membuat semakan dari atas ke bawah. Bermaksud berdasarkan graf yang anak-anak hasilkan, anak-anak pelajar perlu membuat semakan pada bahagian tajuk. Kita tengok. Di sini pada bahagian tajuk. Pada bahagian tajuk, pastikan terdapat ataupun tajuk yang dihasilkan tersebut memenuhi kriteria-kriteria tertentu. Antaranya huruf besar. Pastikan tajuk yang ditulis merupakan semuanya huruf besar. Semua perkataan merupakan huruf besar. Kemudian pastikan tajuk tersebut terletak di tengah-tengah kertas graf atau center. Seterusnya, anak-anak pelajar perlu membuat semakan sama ada tajuk tersebut mempunyai tempat yang tepat. Tempat yang tepat dan kedudukan tempat tersebut lazimnya berada di awal. Contoh Malaysia, titik bertindih dan seterusnya. Ataupun kemungkinan tempat tersebut merujuk kepada negeri-negeri tertentu, seperti Kedah, ataupun spesifik seperti Semenanjung Malaysia. Di bahagian ini anak-anak pelajar perlu berhati-hati berdasarkan soalan, berdasarkan petikan, tempat untuk yang di-highlightkan dalam soalan tersebut merujuk kepada tempat apa? Tempat yang paling tepat. Seterusnya, pastikan tajuk tersebut mempunyai perkara atau isu. Lazimnya berdasarkan soalan selepas istilah menunjukkan mempunyai perkara atau isu. Jadi berdasarkan soalan tersebut, anak-anak pelajar boleh menulis perkara ataupun memetik isu yang ada dalam soalan untuk ditulis pada bahagian tajuk. Seterusnya, pastikan di bahagian tajuk juga mempunyai tempoh masa atau tahun yang spesifik. Lazimnya tempoh masa atau tahun tersebut berada dalam soalan. Jelas berada dalam soalan. Namun demikian, terdapat juga soalan-soalan yang tidak menyatakan dengan jelas tempoh atau tahun berdasarkan petikan. Contoh, kemungkinan dalam soalan mempunyai istilah tempoh yang dinyatakan. Jadi, anak-anak pelajar perlu merujuk kepada teks atau petikan yang diberikan
apakah yang dimaksudkan dengan tempoh atau tahun berdasarkan teks. Okey, jangan sekali-kali menulis semula tempoh yang dinyatakan, kerana sekiranya anak-anak pelajar menulis kembali tempoh yang dinyatakan, maka markah akan hilang banyak. Okey, akan menyebabkan kehilangan markah yang banyak. Okey. Seterusnya, untuk peringkat permulaan, sekiranya anak-anak pelajar mempunyai borang seumpama ini, anak-anak pelajar boleh tik ataupun tanda sama ada bahagian tajuk sudah lengkap, sudah tepat, sudah memenuhi kriteria yang dikehendaki. Maka luluslah di bahagian A, tajuk. Okey, yang kegagalan ataupun 1 hingga 5 perkara yang diabaikan, okey, oleh anak-anak pelajar, kemungkinan boleh menyebabkan kehilangan markah sama ada sedikit ataupun banyak. Okey, setelah membuat semakan di bahagian tajuk, anak-anak pelajar boleh membuat semakan di bahagian skala. Okey, cikgu pecahkan skala pada 2 kategori, iaitu paksi X dan paksi Y. Okey, ini merujuk kepada ABK, kategori graf yang mempunyai paksi. Okey, graf yang mempunyai paksi. Dah tentu ada paksi Y dan juga paksi X. Okey, mula-mula anak-anak pelajar perlu menyemak pada paksi Y. Okey, pastikan di bahagian paksi Y mempunyai label. Label yang tepat, yang betul. Contoh, kata kunci atau clue. Clue selepas menunjukkan sebelum tempoh. Okey, apakah maksud pernyataan di sini? Okey, lazimnya label yang ditulis pada paksi Y iaitu berdasarkan soalan selepas istilah menunjukkan yang ada dalam soalan dan sebelum tempoh. Okey, lazimnya, tetapi tidak semestinya. Namun demikian, sekiranya isu tersebut ataupun label tersebut sudah sampai maksud, okey, sudah memenuhi maksud, okey, pastikan istilah tersebut telah ditulis dengan lengkap. Okey, tidak semestinya merujuk kepada sebelum tempoh. Okey. Kemudian anak-anak pelajar juga perlu menyemak dari segi pengiraan skala. Okey, di sini pengiraan skala sudah tentu dilakukan sebelum melukis graf. Okey, lazimnya pengiraan skala berpandukan kepada formula ini. Contoh, kemungkinan anak-anak pelajar telah pun didedahkan oleh guru masing-masing. Formula yang digunakan iaitu jumlah besar dibahagikan dengan 12 atau jumlah besar dibahagikan dengan 6. Okey, terpulang anak-anak pelajar menggunakan formula 1 atau 2 atau kemungkinan menggunakan formula yang lain. Okey, jumlah besar bahagian dengan 12 merujuk kepada 1 cm bersamaan dengan berapa yang diperoleh. Okey. Okey, sebelum tu anak-anak pelajar, okey, cikgu terlepas pandang di bahagian paksi Y label. Okey, di bahagian label tersebut, okey, selain menulis isu atau perkara berpandukan kepada soalan selepas istilah menunjukkan sebelum tempoh, anak-anak pelajar jangan lupa menulis unit. Okey, unit dan kedudukan unit tersebut berada dalam kurungan. Contoh, ringgit Malaysia dalam kurungan. Okey, itu dimaksudkan dengan unit dalam kurungan. Pastikan tepat berdasarkan teks yang diberikan.
Okey, berbalik kepada paksi X. Okey, di bahagian paksi X. Okey. Okey, tadi selesai paksi Y, pengiraan skala. Okey, seterusnya paksi X. Okey, paksi X merujuk kepada paksi di sini. Okey, paksi mendatar. Di bahagian paksi mendatar, pastikan anak-anak pelajar jangan lupa titik asas, iaitu di sini. Kosong. Okey, lazimnya anak-anak pelajar atau calon lupa untuk menulis titik asas ataupun titik kosong ataupun kosong di paksi antara paksi X dan juga paksi Y. Seterusnya, anak-anak pelajar jangan lupa melabelkan istilah tahun. Okey, TAHUN di sini. Dan anak-anak pelajar jangan lupa menulis angka tahun. Okey, bermaksud contoh 2005, 2006 dan seterusnya dengan lengkap. Dan sekiranya pada tahun tersebut melibatkan istilah ataupun berbentuk kategori anggaran atau jangkaan, pastikan ditulis pada paksi X dan juga pada tajuk. Okey. Okey, situasi sekiranya dalam sesuatu tahun tersebut mempunyai istilah seperti anggaran 2005, sekiranya ditulis hanya di bahagian tajuk tetapi tidak tulis di bahagian paksi X, boleh menyebabkan anak-anak pelajar kehilangan markah yang banyak. Bermaksud penulisan di bahagian tajuk tidak menghidupkan penulisan anggaran tersebut di bahagian paksi X. Okey, jelas? Okey. Setelah itu, anak-anak pelajar membuat semakan, pastikan semuanya ditulis dengan baik. Okey, selesai bagi graf yang berpaksi. Seterusnya, untuk membuat semakan kategori skala, okey, untuk catapai banding, okey, pastikan catapai berbanding mempunyai cara penulisannya iaitu nisbah jejari. Okey, nisbah jejari penulisannya seperti 1:1.03. Okey, bukan seperti penulisan bagi graf berpaksi. Okey, berbeza dengan berbeza penulisan skala graf berpaksi dengan catapai. Khususnya catapai berbanding mesti atau perlu ada nisbah jejari. Jadi penulisan nisbah jejari seperti ini. Contoh 1:1.3 iaitu ditulis di bawah label tahun. Okey, label tahun tersebut ditulis di bawah catapai. Okey, contoh kalau berdasarkan yang ini, catapai berbanding. Okey, di sini tahun, di sini nisbah jejari. Okey, cara penulisan seperti inilah. Seperti di sini. Okey, jelas? Okey, seterusnya dari aspek skala. Seterusnya kita lihat dari segi graf ataupun catapai bertingkat. Bagi catapai bertingkat, berbeza dengan penulisan graf berpaksi dan juga berbeza dengan catapai berbanding. Kerana bagi catapai bertingkat, penulisan skalanya seperti ini. Skala titik bertindih 1 cm bersamaan dengan 10%. Okey, dicadangkan penggunaan skala tersebut adalah sama untuk mana-mana soalan. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan skala 1 cm bersamaan dengan 10%? Okey, contoh kita lihat di sini. Okey, ini lakaran catapai bertingkat. Okey, setelah melabelkan jumlah besar, skala ditulis skala. Okey, titik bertindih 1 cm bersamaan atau sama dengan 10%.
Okey, itulah kedudukan penulisan skala dan itulah caranya menulis skala bagi cartapai bertingkat. Okey, pastikan ditulis kerana tanpa penulisan skala tersebut boleh menyebabkan kehilangan markah yang banyak. Jadi, pelajar boleh buat semakan di sini. Okey, jelas? Okey. Okey, pada borak ini juga cikgu memuatkan tentang teknik melukis bagi satu-satu graf, khususnya di bahagian ini. Okey, cara ataupun teknik melukis graf bar compound, bar komponen, graf garis compound dan garis komponen. Okey, cikgu harap setelah beberapa bulan belajar, anak-anak pelajar dapat membezakan ataupun mengenal pasti bentuk-bentuk graf yang disebutkan. Okey, contoh graf bar compound. Okey, secara lakarannya seperti ini. Okey, contoh. Manakala bar komponen, contoh lakarannya seperti ini. Okey, garis compound, contohnya seperti ini. Manakala garis komponen, lakarannya seperti ini. Okey. Okey, kita hanya recall balik bentuk-bentuk graf tersebut. Okey, berpandukan kepada borak ini, anak-anak pelajar boleh menggunakan teknik melukis. Okey, contoh di sini kaedah jarak. Okey, kaedah jarak. Okey, antara teknik yang boleh digunakan atau formula yang boleh digunakan seperti paparan di sini. Okey, contoh baki kotak kecil daripada 70. Okey, bukan merujuk kepada bukan merujuk kepada bar, bukan piramid lah. Okey, ini merupakan bar biasa. Dibahagi dengan bilangan jarak. Okey, yang kedua, baki kotak kecil daripada 48. Okey, ini sekiranya piramid, dibahagi pula dengan bilangan jarak. Okey, untuk ataupun formula tersebut boleh rujuk YouTube cikgu dalam video pembinaan ataupun cara ataupun teknik melukis graf bar compound. Okey, di situ cikgu di situ mempunyai formula yang jelas untuk dibuat rujukan. Okey, kemudian dari segi kaedah besar bar. Okey, kalau tadi jarak, aspek dari segi jarak, formula untuk jarak. Okey, yang kedua, formula untuk besar bar. Besar bar, sesuatu graf bar tersebut berdasarkan saiz kertas graf. Okey, berapakah besar bar yang sesuai? Okey, boleh menggunakan formula ini. 70 tolak bilangan bar, kemudian dibahagi bilangan tahun terlibat dan bundarkan nilai. Okey, sekiranya masih tidak faham, boleh juga rujuk YouTube tersebut. Okey, kemudian teknik yang seterusnya, anak-anak pelajar boleh menggunakan kaedah guna pembaris dalam mengukur ketinggian satu-satu bar. Okey, formulanya iaitu nilai setiap sektor dibahagikan dengan nilai 1 cm yang diperoleh semasa menggunakan formula ini tadi. Maksudnya 1 cm bersamaan dengan berapa? Jadi, nilai setiap sektor yang diberikan dalam teks tersebut dibahagikan dengan nilai sentimeter yang kamu telah pun cari tadi. Okey, ini sebagai panduan kasar teknik melukis graf bar dari segi jarak dan juga besar sesuatu bar, khususnya bagi graf bar compound, kerana bar compound mengambil masa yang agak lama untuk melukis. Kiranya menggunakan formula tertentu mempercepatkan proses melukis bar tersebut. Okey, seterusnya
Okey, berdasarkan borang semakan ini juga, okey, anak-anak pelajar boleh membuat semakan dari segi carta pi banding. Okey, pi banding, okey, digalakkan menggunakan kaedah jangka lukis. Okey, menggunakan jangka lukis iaitu setelah mencari, okey, mencari nisbah jejari. Okey, besar 2 biji pi tersebut, okey, berpandukan kepada nisbah jejari yang dicari pada atau sebelum melukis satu-satu pi. Okey, formula untuk nisbah jejari tersebut, okey, boleh menggunakan formula ini. Okey, contohnya jumlah besar bagi tahun A, okey, dan jumlah besar bagi B. Okey, nisbahkan kedua-dua jumlah bagi A dan B. Okey, A dan B ni iaitu unsur-unsur untuk membandingkan antara dua perkara. Setelah memperoleh nilai nisbah tadi, okey, kemudian A perlu dibahagi dengan diri sendiri. Okey, contoh 2, 4, 5. Okey, 2, 2, 2. 2, 4, 5 dibahagi dengan diri sendiri untuk mendapat 1. Okey, kemudian 2, 2 tadi dibahagi dengan 2, 4, 5. Kemungkinan dapat 0 something lah, yang 0 mungkin 92% dan 0.92. Okey, kemudian dibuat andaian. Contoh andaian, kalikan dengan 3.5. Okey, sebaiknya kali dengan 3.5 atau kalikan dengan 3 kerana ianya sesuai dengan saiz graf yang terkini. Okey, formula ini anak-anak pelajar telah pun guna sepanjang proses membuatlah latihan. Okey, untuk buat semakan, pastikan di pi banding. Okey, dalam carta pi, dalam melabelkan pi tersebut, anak-anak pelajar perlu menulis peratus. Okey, pastikan penulisan peratus 2 titik perpuluhan. Okey, contoh seperti ini. Okey, wajib tulis 2 titik perpuluhan dan mempunyai simbol untuk setiap item yang diberikan. Okey, kemudian anak-anak pelajar perlu semak di bahagian pi banding, iaitu penulisan label tahun, sektor, perkara atas kedua-dua pi. Pastikan menulis dengan tepat, okey, dengan jelas. Okey, contoh penulisan seterusnya, anak pelajar perlu membuat semakan dari segi penulisan jumlah besar di bawah pi. Pastikan penulisannya seperti ini. Contoh, ada istilah, ada angka dan ada unit yang jelas. Ada istilah jumlah, JUMLAH, kemudian titik bertindih, kemudian angka dan juga unit yang terlibat. Jangan sekali-kali menggugurkan mana-mana satu daripada 3 perkara tersebut. Okey, dari segi istilah, jumlah itu sendiri, kemudian dari segi nilai atau angka dan juga unit. Semuanya kena hadir serentak. Okey, gugur mana-mana satu perkara tadi. Okey, contoh lupa tulis istilah jumlah, boleh menyebabkan kehilangan markah yang banyak. Okey, seterusnya, sekiranya graf tersebut ataupun carta tersebut kategori carta pi bertingkat, okey, anak-anak pelajar digalakkan menggunakan kaedah jangka sudut, sama ada untuk melukis pi ataupun melukis tung silinder. Okey, hanya menggunakan jangka sudut sahaja. Okey, untuk melukis carta pi bertingkat, anak-anak pelajar boleh juga
merujuk video cikgu yang telah pun dimuat dalam YouTube. Okey, untuk buat semakan, pastikan anak-anak pelajar juga telah pun menulis 2 titik perpuluhan, bermaksud label untuk peratus T capai dan juga tung. Penulisannya seperti ini, iaitu peratus wajib 2 titik perpuluhan dan mempunyai simbol peratus. Okey, maksudnya mesti tepat, mesti lengkap. Begitu juga dengan penulisan jumlah. Okey, jumlah ditulis di bawah capai. Cara penulisan sama dengan capai berbanding tadi. Mesti ada jumlah, mesti ada angka, mesti ada unit. Okey, jelas. Okey. Seterusnya, pastikan anak-anak pelajar menggunakan warna untuk semua graf yang dilukis, semua carta, sama ada pi atau bertingkat. Digalakkan, diwajibkan menggunakan warna untuk mendapat markah maksimum 20/20. Namun demikian, anak-anak pelajar harus ingat, sekiranya anak-anak pelajar tidak sempat, okey, khususnya pada hari peperiksaan sebenar, sekiranya anak-anak pelajar tidak sempat mewarna, anak-anak pelajar jangan tinggal atau biarkan ianya kosong. Okey, anak-anak pelajar boleh mencari jalan untuk tetap mendapat markah, walaupun markah untuk markah maksimum 20/20 tidak memperoleh markah maksimum 20/20. Namun demikian, dalam situasi kecemasan, anak-anak pelajar boleh memilih sama ada untuk melakukan lorekan ataupun membuat simbol. Okey, lorekan masih mendapat markah, begitu juga dengan penggunaan simbol juga boleh mendapat markah. Pendek kata, sekiranya tidak sempat untuk mewarna, lorekan dan penggunaan simbol boleh menyebabkan anak-anak pelajar masih mengumpul markah yang banyak berbanding dengan anak-anak pelajar tidak mewarna, tidak melorek, tidak menggunakan simbol. Penggunaan tanpa penggunaan lorekan ataupun penggunaan simbol menyebabkan graf anak-anak pelajar tidak dapat dibaca. Mesej graf tersebut tidak sampai, maka kemungkinan besar markah tersebut boleh hilang dengan begitu banyak. Jadi, bermaksud di sini wajib berwarna, namun demikian sekiranya dalam situasi kecemasan, anak-anak pelajar boleh memilih sama ada lorekan atau menggunakan simbol. Okey, apakah dimaksud dengan simbol? Contohnya di sini, graf. Okey, contohnya graf. Okey, kemudian petunjuk. Okey, bermaksudnya di sini. Okey, contoh, anak-anak pelajar mungkin boleh hanya ada kesempatan menulis simbol seperti A, B. A, B. Okey, maka di sini A, B dan tulis. Maksudnya boleh baca graf tersebut membawa maksud apa. Cuma markah maksimum 20/20 hilang. Okey. Dia mempunyai had atau mempunyai markah maksimum tertentu bagi kategori hanya menggunakan lorekan atau simbol. Anak-anak pelajar bolehlah merujuk guru masing-masing untuk mengetahui markah maksimum yang diperoleh sekiranya menggunakan lorekan atau simbol. Okey, seterusnya anak-anak pelajar disarankan membuat semakan dari segi skala atau nisbah jejari. Okey, bagi graf berpaksi
lazimnya tidak digalakkan untuk menulis skala. Tetapi terdapat guru-guru ada di kalangan anak pelajar digalakkan untuk menulis skala. Namun begitu pastikan penulisan skala adalah betul dan tepat. Okey, terpulang kepada masing-masing. Okey, yang kedua, catai berbanding. Catai berbanding penulisan nisbah jejari sangat digalakkan. Dan penulisan jejari tersebut seperti mana yang telah cikgu sebut sebelum ini. Begitu juga dengan catai bertingkat, okey, sangat digalakkan untuk menulis skala seperti mana yang disebutkan sebelum ini, iaitu 1 cm bersamaan dengan 10%. Okey, penulisan mestilah betul dan tepat. Untuk catai berbanding dan catai bertingkat, tanpa penulisan nisbah jejari dan skala, kemungkinan besar boleh menyebabkan kehilangan markah yang banyak. Maka, penting untuk anak-anak pelajar menulis skala untuk catai berbanding dan juga catai bertingkat. Okey, seterusnya anak-anak pelajar perlu buat semakan di bahagian petunjuk. Okey, di bahagian petunjuk, pastikan selari dengan media, okey, dari segi label dan juga dari segi warna yang dipilih. Okey, selari dengan media, dari segi warna, dari segi label, dan kedudukannya berada di sebelah kiri. Okey, di sebelah kiri kamu. Di sebelah kiri anak-anak pelajar di bawah graf yang dilukis. Okey, kemudian anak-anak pelajar perlu membuat semakan pada bahagian sumber. Sumber berkedudukannya di sebelah kanan. Selari dialu-alukan menulis selari dengan petunjuk akhir. Okey, dialu-alukan, disarankan. Dan sumber, okey, hanya menulis balik sumber tersebut dari petikan. Okey, hanya menulis semula, transfer dari soalan atau petikan dan tulis semula dalam graf yang anak-anak pelajar hasilkan, iaitu di sebelah kanan bawah. Okey, alat ukur yang paling senang iaitu selari dengan petunjuk yang akhir. Okey, tapi bukanlah mutlak selari dengan petunjuk akhir. Yang pastinya di sebelah kanan dan bawah. Dan copy paste dari petikan sahaja. Jadi anak-anak pelajar telah pun membuat semakan dari atas dan ke bawah, merangkumi tajuk sehinggalah sumber. Okey, anak-anak pelajar boleh menggunakan borang seumpama ini. Okey, ataupun anak-anak pelajar boleh draft atau rangka borang seumpama ini untuk peringkat permulaan. Apabila sudah terbiasa, anak-anak pelajar tidak perlu lagi menggunakan borang seperti ini. Okey, kerana maklumat seolah-olah di hujung jari. Semuanya sudah ada dalam kepala. Apabila membuat latihan yang banyak, anak-anak pelajar perlu membuat semakan, okey, dari aspek apa. Okey, pentingnya untuk buat semakan supaya anak-anak pelajar tidak akan kehilangan markah yang banyak, dan strategi untuk memperoleh markah yang tinggi ataupun skor di kertas 2 semester 2 ini, iaitu pada bahagian B, alih bentuk komunikasi. Sekiranya mampu mencapai markah penuh 20/20, okey, kemungkinan besar anak-anak pelajar mampu memperoleh grade A. Okey, jelas anak-anak pelajar? Okey, cikgu harap anak-anak pelajar mampu membuat yang terbaik. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.